PMDQ TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adakah sesiapa yang boleh menjamin bahawa dia tidak akan terlepas daripada melakukan dosa dalam masa satu hari sahaja, bermula dengan maksiat yang timbul daripada mata, telinga, mulut, tangan, kaki, badan hinggalah ke hati yang sentiasa bergelut dengan hawa nafsu dan godaan syaitan rajim. Nafsu dan godaan syaitan adalah cabaran yang pasti akan dihadapi oleh setiap anak Adam. Jika dia mampu menahan dan mengawal setiap keinginan nafsu dan godaan syaitan, nescaya dia akan menang dan mendapat pahala daripada Allah. Namun, jika dia kalah dan terjerumus menjadi hamba kepada hawa nafsu dan meneruti godaan syaitan, maka dosa akan menyelubungi dirinya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu semua melakukan dosa di malam hari dan juga di siang hari. Padahal aku Maha Pengampun dari segala dosa. Maka mohonlah ampun kepadaku, nescaya aku akan mengampuni kamu." Hadis riwayat Muslim. Hadis qudsi ini menggambarkan betapa lemahnya umat manusia dalam menghadapi setiap keinginan dan godaan daripada syaitan, sehingga kan kecenderungan mereka terhadap kesilapan dan dosa begitu tinggi. Oleh itu, Allah Ta'ala membuka seluas-luasnya pintu keampunannya pada bila-bila masa untuk hamba-Nya yang ingin bertaubat. Kefahaman tentang lafaz keampunan Allah yang maha luas kadang-kala disalah tafsirkan oleh sesetengah orang. Ini menjadi sebagai alasan ataupun menjadi hujah buat mereka supaya mereka ini mudah melakukan dosa kerana yakin Allah akan mengampuni perbuatan mereka. Ada dua golongan manusia dalam memahami maksud dosa dan maksiatnya kepada Allah Ta'ala. Golongan yang pertama adalah orang awam. Orang awam ini dia tidak mengetahui banyak tentang dalil-dalil yang mengatakan bahawasanya Allah itu maha mengampuni dosa-dosa hamba-Nya. Maka disebabkan itu dia berputus asa dengan dosa yang telah ia lakukan, tiada keazaman untuk kembali bertaubat, malah dia semakin terjerumus ke dalam dosa yang lebih berat. Oleh itu, mempelajari agama adalah sangat penting bagi seseorang hamba. Dan adapun golongan yang kedua adalah golongan yang faham tetapi salah faham. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang betapa luasnya keampunan Allah Ta'ala sudah tentu ditujukan kepada hamba-Nya yang ingin kembali ke jalan yang benar dengan bertaubat dengan taubat nasuha. Tapi ada segelintir orang yang menjadikan dalil-dalil ini sebagai hujah bagi mereka untuk terus bergelumang dalam melakukan perkara maksiat, disebabkan dia ini sudah yakin bahawasanya bila dia melakukan dosa Allah akan mengampuninya, disebabkan Allah itu Maha Pengampun. Ini adalah kefahaman yang sangat salah. Moga kita dijauhkan daripada sikap seperti ini. Telah berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, antara keteperdayaan yang paling besar menurut aku adalah apabila seseorang itu berterusan melakukan dosa tapi dalam masa yang sama dia ini mengharap ataupun dia ini berharap mendapat keampunan daripada Allah tanpa adanya penyesalan setelah melakukan dosa. Dia ini mengharapkan agar sentiasa dekat dengan Allah tanpa melakukan ketaatan. Dia menantikan ganjaran syurga dengan benih neraka, iaitu amalan ahli neraka. Dia ingin sentiasa bersama dengan orang-orang yang taat tapi dengan cara berbuat maksiat. Dia menantikan ganjaran pahala tanpa berbuat amal dan mengharapkan keridaan Allah tapi dalam masa yang sama melakukan perbuatan yang melampaui batas. Ketahuilah, sesungguhnya ini adalah tipu daya syaitan. Sedikit nasihat saya buat para pendengar, janganlah kita fikirkan tentang pandangan orang lain terhadap diri kita, disebabkan apabila kita terlalu memikirkan tentang kedudukan kita di hati orang lain, dia akan menyusahkan diri kita saja hanya disebabkan untuk dipandang baik dan disukai oleh manusia, bersedih dan kecewa kerana mereka. Sesungguhnya dunia ini hanyalah tempat persinggahan, mengambil apa yang perlu sahaja, iaitu mengaut pahala sebanyaknya lalu pulang bertemu Sang Pencipta.
hanya di akhirat kelak tempat yang kekal abadi. Telah berkata Ibrahim bin Adam rahimahullah, sesiapa yang inginkan ketenangan, maka hendaklah dia mengeluarkan penilaian makhluk daripada hatinya, niscaya dia akan tenang. Dan bagi mereka yang sedang berkeluh kesah kerana masalah dunia yang menimpanya, ingatlah akan petikan hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang daripada kamu memandang orang lain diberikan kelebihan dari segi harta dan fizikal, maka hendaklah ia memandang orang yang lebih rendah ataupun yang lebih kurang daripadanya. Dan adapun di dalam riwayat yang lain menyebutkan, pandanglah orang yang berada di bawah kalian dalam hal keduniaan, dan janganlah kamu memandang orang yang berada di atas kamu, kerana yang demikian itu lebih baik agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberi pengajaran kepada kita agar apabila kita ditimpa masalah berkaitan dengan hal keduniaan, hendaklah kita melihat ke bawah, iaitu mereka yang lebih teruk ujiannya berbanding kita. Bagaimanapun kekurangan yang ada pada diri kita dalam masalah dunia pada masa ini, pasti masih ada orang yang lebih parah kekurangannya daripada kita. Sebagai contoh, alhamdulillah pada masa ini mungkin kita masih dikurniakan lagi kesihatan oleh Allah, sedangkan betapa ramai orang yang sedang sakit, bahkan sedang terdampar tidak bergerak di tempat tidurnya, yang cacat ataupun yang sedang berusaha keras menghadapi penyakit yang sangat parah. Andai saat ini kita sedang sakit pun, pasti masih ada orang lain yang lebih parah sakitnya daripada kita. Demikian pula berkaitan dengan hal keduniaan, dari segi harta, tempat tinggal atau nikmat-nikmat duniawi yang lain. Selalulah memandang mereka yang taraf kehidupannya berada di bawah kita, bukan yang berada di atas kita. Sabda Nabi, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Jika kita ditimpa musibah, janganlah berkata, kalau saya buat begitu, sudah tentu tidak akan jadi begitu dan begini. Tetapi ucapkanlah qadarallahu wa ma syaa fa'al. Perkara ini telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah melakukan apa sahaja yang Dia kehendaki. Kerana apabila kita mengatakan kalau, dia akan membuka kepada pintu perbuatan syaitan. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبث الدعاء